Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar bidang sirah untuk pendidikan Islam tahun 3. Tajuk kita hari ini ialah Nabi Muhammad dan Masyarakat Makkah. Bersama saya Ustazah Siti Syamsawaliza. Okey. Perkara pertama yang kita akan lihat adalah kisah tentang masyarakat Arab Jahiliyah. Maksud Jahiliyah ialah ketika sebelum kedatangan agama Islam. Jadi orang Arab Jahiliyah ini pada waktu itu hidup secara berpuak-puak. Maknanya dia ada berkumpulan-kumpulan. Dan dia hanya bersama kumpulan-kumpulan mereka dan berpecah belah. Dia tidak bersatu padu. Dan mereka juga sering bergaduh, berperang semata-mata untuk merebut harta dan juga kuasa. Jadi mereka sesama puak-puak ni suka bergaduh untuk merebut kuasa. Siapa yang paling hebat, siapa yang paling kaya, itulah asam garam hidup mereka. Kemudian, apa dia kepercayaan mereka? Mereka menyembah berhala dan menyekutukan Allah. Ketika itu mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya mereka menyembah berhala. Dan di dalam Mekah itu sendiri penuh dengan patung-patung berhala. Dan mereka juga sangat mempercayai kepada perkara-perkara khurafat. Apa itu perkara khurafat? Mereka lebih percaya kepada pawang, kepada bomoh, kepada perkara-perkara yang karut. Dan mereka juga hidup dengan suka meminum arak, mabuk-mabuk, suka berjudi, bercakap bohong dan juga menilik nasib. Mereka ni sejenis yang suka melihat nasib dan tak suka nak berusaha sangat. Kalau nak kaya, berebut, bergaduh. Itulah cara hidup mereka. Dan satu lagi perkara yang tak baik mereka lakukan ialah mereka membunuh anak perempuan. Kenapa mereka bunuh anak perempuan? Kerana pada mereka anak perempuan ini bila besar nanti akan memalukan mereka. Sebab kebanyakan perempuan pada zaman jahiliyah ini hidup sebagai penari-penari, penghibur orang lelaki ataupun pelacur. Jadi mereka tak nak anak-anak perempuan supaya mereka tak ada dalam keluarga mereka orang-orang perempuan yang nanti dah besar akan jadi seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi cara hidup yang kita lihat ini, 3 perkara yang kita nampak ini, itulah namanya jahiliyah. Mereka jahil. Asal perkataan jahiliyah adalah jahil. Mereka adalah orang-orang yang jahil. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa mereka kepada jalan kebenaran supaya keluar daripada perkara-perkara jahiliyah. Tapi sebelum itu kita tengok dulu sifat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda menjadi rasul. Jadi sebelum baginda menjadi rasul, dia hidup di kalangan orang-orang jahiliyah ini. Walaupun Rasulullah hidup di kalangan orang-orang jahiliyah, Rasulullah sangat terkenal dengan sifat-sifat baiknya. Sehingga menjadi orang kesayangan, orang kepercayaan oleh masyarakat Arab pada ketika itu. Iaitu sebelum Nabi menjadi Rasul. Okey, jadi apa sifat Nabi itu yang memang daripada kecil lagi? Sifatnya ialah yang pertama, amanah. Rasulullah SAW sangat terkenal dengan sifat amanah. Sehinggalah baginda pernah diberi kepercayaan untuk menguruskan perniagaan Khadijah. Khadijah ini kemudiannya menjadi isteri Rasulullah. Tapi waktu dia bekerja dengan Khadijah ini, hubungan mereka hanyalah sekadar pekerja dan juga majikan. Kerana sifat amanah ni, Rasulullah dapat menguruskan perniagaan Khadijah. Khadijah adalah seorang usahawan yang sangat berjaya dan perniagaan dia selalu sampai ke luar-luar kota Mekah. Jadi dia orang yang hebat pada waktu itu, pada waktu zaman jahiliyah itu. Okey, kedua, Nabi Muhammad sentiasa bercakap benar dan seorang yang sangat adil. Apa benda perkataan yang keluar daripada mulut Nabi sejak baginda kecil adalah benda yang benar. Baginda tidak pernah berbohong atau bercakap menipu.
Okey, baginda tidak pernah bergaduh. Sebab dia seorang yang sentiasa bercakap benar, jadi tak ada orang yang nak bergaduh dengan dia. Dan juga tak pernah pilih kasih. Kalau orang tu salah, siapa pun orang tu dia akan cakap salah. Kalau orang tu betul, siapa pun orang tu dia akan cakap orang itu betul. Jadi kerana sifat adilnya itu, amanahnya itu dan sentiasa bercakap benarnya itu, pada satu hari pada zaman jahiliah itu Nabi Muhammad SAW pernah diberi kepercayaan untuk menghakimi peristiwa perletakan batu Hajarul Aswad, kerana pernah berlaku satu banjir besar yang menyebabkan Hajarul Aswad ini telah jatuh daripada kedudukannya di Kaabah. Jadi kaum-kaum Arab Mekah ini dia bergaduh siapa yang nak meletakkan, sebab Hajarul Aswad ni satu batu yang istimewa. Jadi nak bagi benda ni satu perkara yang tak jadi bergaduh, jadi mereka memilih Rasulullah untuk memutuskan siapa yang paling layak untuk meletak Hajarul Aswad. Jadi Nabi Muhammad buat macam mana? Nabi Muhammad membentangkan serban baginda, lalu meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah serban, dan setiap ketua kabilah itu memegang di hujung-hujung kain, diorang pun bawa sehingga sampai dekat Kaabah. Kemudian Nabi Muhammad sendiri yang meletakkan. Jadi mereka berpuas hati sebab semua masing-masing dapat mengangkat Hajarul Aswad itu sampai kepada bangunan Kaabah itu. Okey. Yang ketiga, Nabi Muhammad tidak suka buang masa. Orang jahiliah ni dia suka berpesta, dia suka berhibur, tapi Nabi Muhammad tidak pernah mengikut tabiat orang Arab jahiliah itu. Jadi apa yang Nabi buat, Nabi ni rajin bekerja. Daripada kecil lagi dia tak suka buang masa, dia tolong ibu sesuainya. Siapa? Halimatus Sa'diyah mengembala kambing. Sebelum Nabi berniaga, menguruskan perniagaan Khadijah, Nabi juga pernah menjadi pengembala kambing, membantu orang-orang untuk mengembala kambing. Dan seterusnya, Nabi juga seorang yang penyantun. Apa maksud penyantun kat sini? Sopan santun, iaitu sentiasa berlemah lembut dalam berkata-kata, suka tersenyum, buat muka manis bila berjumpa dengan orang. Jadi orang sangat menyukai sifat Rasulullah SAW. Selain baginda seorang yang sangat pemaaf dan juga dermawan dan suka membantu orang lain. Okey, kemudian Nabi Muhammad pun telah dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Semasa Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, baginda telah dimusuhi dan mendapat tentangan yang sangat hebat daripada masyarakat Mekah. Jadi walaupun sebelum ini dia disayangi, bila dia telah dilantik menjadi Nabi, orang Mekah memusuhi baginda. Walaupun menghadapi tentangan, tetapi baginda tidak bermusuh. Sebaliknya apa yang baginda lakukan ialah, pertama, baginda tetap sabar dan tabah. Walaupun masyarakat Mekah itu memusuhi dan melakukan kekerasan, baginda tidak pernah patah semangat. Walaupun yang memusuhi baginda itu adalah termasuk bapa saudaranya sendiri, iaitu Abu Lahab. Abu Lahab adalah bapa saudara Nabi Muhammad SAW dan orang yang paling banyak melakukan kekerasan kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi tidak pernah membalas kekerasan dengan kekerasan, sebaliknya Nabi Muhammad membalas perbuatan jahat mereka dengan berbuat baik pula dekat orang-orang yang melakukan kekerasan tadi. Kemudian baginda seorang yang sangat berpendirian, berprinsip teguh. Sebab semasa dalam usaha dakwah dia tu banyak tawaran yang diberi oleh orang-orang masyarakat Mekah ini supaya Nabi tak berdakwah. Dia suruh Nabi menyembah berhala. Tapi Nabi Muhammad ni daripada kecil pun tak pernah menyembah berhala. Apatah lagi apabila telah menjadi Nabi dan Rasul. Jadi Nabi Muhammad menolak dengan keras, maksudnya dengan tegas. Keras kat sini bukannya berlawan tetapi berpendirian teguh dan tegas. Dan teruskan berdakwah walaupun dalam keadaan yang sangat sukar. Selepas itu, seterusnya baginda seorang yang sangat bijak merancang. Merancang untuk berdakwah. Semasa diberi perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah, baginda telah memilih jalan untuk ke Madinah. Baginda berhijrah ke Madinah dan memilih jalan untuk ke Madinah melalui jalan ke arah selatan.
Sedangkan Madinah itu berada di utara. Maknanya dia berjalan melalui bertentangan dengan arah sepatutnya untuk pergi ke Madinah supaya dapat mengelirukan musuh. Supaya musuh tu dia tak tahu sebenarnya Nabi nak pergi ke Madinah. Tapi Nabi melalui jalan yang berbeza untuk mengelirukan musuh dan supaya Nabi dan Abu Bakar selamat dalam perjalanan. Apabila sampai dekat Madinah, lebih banyak usaha dakwah yang telah Nabi Muhammad lakukan untuk menyebarkan agama Islam sehinggalah hari ini alhamdulillah kita telah berjaya menjadi orang Islam berkat daripada usaha yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, inilah antara kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi masyarakat Mekah, sama ada ketika baginda belum menjadi Nabi ataupun selepas menjadi Nabi. Antara sifat kepribadian baginda adalah amanah, jujur, bercakap benar, adil, penyantun, tidak buang masa, sabar, tabah, berpendirian dan juga bijak. Inilah sifat-sifat kepribadian Rasulullah SAW yang sepatutnya menjadi sebahagian daripada sifat yang kita amalkan sebagai seorang Islam, kerana kita sepatutnya mencontohi dan meneladani sifat kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebenarnya kita telah pun sampai ke penghujung pengajaran. Semoga kita dapat menjadikan peribadi Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, qudwah hasanah yang terbaik untuk kita sentiasa contohi dan teladani. Dan terima kasih untuk perhatian anda dan semoga kita sama-sama dapat manfaat daripada perkongsian ini dan menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai contoh terbaik untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.